Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Saya nak ambil kesempatan untuk panas matahari, mengambil kesempatan untuk menambah 4 lagi perkara yang boleh menjadikan kita seperti satu calon yang bersedia untuk mengambil PhD atau master. Okey. Kerana kadang-kadang orang yang interview kita tu ingin mendengar sesuatu yang meyakinkan mereka kenapa mereka harus memilih kita. Ataupun kita boleh bercerita supaya kita kelihatan seperti seseorang yang telah bersedia untuk menjalankan kajian di peringkat master atau PhD. Okey, saya nak kongsikan 4 perkara Sama ada dia tanya kita ke ataupun dia buka kepada open discussion. Okey, yang pertama adalah kita kena menyatakan bahawa kita telah melakukan apa-apa saja kajian di peringkat organisasi kita. Katakan di sekolah, ketika saya memegang jawatan ini, saya telah menjalankan satu survey di daerah, di sekolah, survey di kalangan ibu bapa, survey di kalangan pelajar, dan daripada kajian-kajian tersebut saya telah menganalisis data-data dan saya telah pun dapat membuat suatu laporan berdasarkan kajian tersebut. Malah setiap tahun saya telah melakukan beberapa kajian. Okey Ataupun anda katakan saya seorang yang bergiat aktif dalam menjalankan action research. Okey, dan saya memahami bahawa action research dia berskala kecil dan inilah peluang untuk saya belajar untuk melakukan research pada skala yang lebih besar. Walau bagaimanapun pengalaman saya ketika menjalankan kajian tindakan tersebut, terutamanya bila membuat rujukan, membina hipotesis dan juga menganalisis data menggunakan katakanlah perisian SPSS, memberikan banyak pengalaman kepada saya. Okey, jadi itu cara yang pertama yang kita boleh sebut supaya panel kata, oh not bad, dia telah melakukan kajian. Okey, selain daripada kajian tindakan, saya juga pernah melakukan kajian di peringkat sekian, di peringkat sekian, di peringkat sekian. Jadi bila anda menunjukkan minat yang anda telah melakukan kajian, maka panel selalunya akan memberikan sedikit kredit lebih kepada anda. Itu yang pertama. Jadi kalau tak ada tu, fikir-fikirkanlah kecil mana pun skala kajian anda buat itu, anda kena nyatakan. Okey, tunjukkan bahawa anda telah bersedia kerana anda memang seorang yang bersedia untuk menjalankan apa saja kajian. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, anda kena ceritakan bahawa anda telah dilantik di dalam organisasi anda dan salah satu kerja yang paling mencabar yang telah diberikan kepada anda telah anda lakukan dengan sempurna. Katalah, sepanjang saya menjadi guru di sekolah, saya telah memegang satu jawatan yang dianggap penting di sekolah saya. Katalah setiausaha sebagai setiausaha peperiksaan, di mana saya terpaksa mengendalikan sekian banyak guru, sekian banyak murid dan saya akan berhubung dengan pihak-pihak lain di sekolah yang berhampiran di daerah yang sama ataupun di negeri yang sama untuk menguruskan. Dan ini memberikan saya pengalaman yang banyak bagaimana untuk bekerja secara sistematik, untuk menyimpan fail-fail secara yang tersusun dan juga untuk mempunyai repo kepada pihak-pihak lain yang maybe kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Okey, saya telah berhubung dengan pihak JPN, pihak PPD dan itu memberikan saya satu pengalaman. Okey, bagaimana nanti saya boleh gunakan pengalaman tersebut sekiranya saya berpeluang untuk menjadi calon master atau calon PhD. Dan itulah kerja yang paling mencabar. Tambah pula saya dilantik menjadi setiausaha di peringkat daerah. Saya dilantik menjadi setiausaha di peringkat negeri. Saya tak kisahlah apa pun yang anda lakukan, yang penting tunjukkan bahawa anda telah berjaya menyempurnakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan anda, sesuatu yang mencabar kebolehan diri anda sendiri. Itu yang kedua Yang pertama tadi apa? Kita ada lakukan kajian. Yang kedua, kita katalah anda tak ada kajian kan, korek kot mana pun tak nampak, maka katakan bahawa anda telah berjaya melaksanakan tugas-tugas yang mencabar yang diberikan kepada anda, yang dipikulkan ke atas batu jemala anda. Okey, terutamanya jawatan yang outstanding lah. Tak naklah jawatan guru kelas, itu dah biasa kan. Ataupun jawatan guru sukan di mana anda mewakili sekolah anda dan juga anda membawa pelajar keluar negara, ke luar negeri, ataupun menguruskan pertandingan di mana dalam pertandingan itu perlukan pemahaman research metodologi, dia ajar kepada murid-murid
Jadi anda terpaksa membaca dan anda telah mendapat banyak kefahaman daripada pembacaan tersebut. Yang kedua, okey. Okey, yang ketiga, kalau anda tak ada kajian buat, anda tidak ada satu kerja yang mencabar, katalah dalam organisasi saya ada beberapa masalah utama yang sering melanda. Okey, contohnya pelajar ponteng, pelajar bergaduh, ataupun tengoklah organisasi anda macam mana ya. Saya bagi contoh sekolah ya. Tunjukkan bahawa dalam organisasi saya ada beberapa situasi yang sangat mencabar dan memberikan masalah. Dan saya antara yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan setelah saya melakukan, bila anda kata anda melakukan sesuatu secara sistematik, anda telah buat, katalah gunakanlah apa yang anda faham tentang polia. Okey, saya telah menggunakan apa yang saya pelajari daripada penyelesaian masalah seperti teori polia yang menyatakan pertama kita kena kenal pasti apakah masalah sebenarnya. Katakan masalah keputusan peperiksaan yang selama ni okey, tiba-tiba ada masalah timbul di mana ia menjadi satu yang tidak dijangkakan. Jadi pertama saya mengikut polia, teori polia. Pertama kenal pasti dulu masalah. Dan saya dapati masalahnya adalah contohnya pelajar sekarang semakin addicted dengan dengan telefon, dengan komputer. Mereka masuk makmal, mereka bermain dengan komputer game, so on and so forth. Jadi kita dah kenal pasti. Yang kedua, kita merancang beberapa strategi. Okey, dan daripada strategi itu kita implement salah satu daripadanya dan kemudian kita laksanakan dan kemudian kita review sama ada ia memberikan kesan ataupun tidak. Jadi dengan bercakap demikian, panel, kalau saya sendiri sebagai panel pun saya tengok anda telah ada suatu sikap bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kajian yang kita buat, tesis yang kita buat adalah antaranya untuk menyelesaikan masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada ketiga-tiganya cantiklah kan. Dan yang keempat, adalah penulisan. Kadang-kadang tak ditanya pun. Ataupun ketika anda menghantar borang permohonan untuk HLP tu, anda tidak ada sebarang penulisan. Sekarang pun boleh tulis kalau nak tulis kan. Hantar saja. Tunjukkan surat bahawa anda telah pun menulis satu artikel. Artikel telah pun dihantar kepada satu pihak. Tetapi saya sedang menunggu jawapan sama ada diterima ataupun sebaliknya. Okey, sebagai contohnya, saya telah membuat kajian tindakan dan saya telah pun menghantar 2 artikel kepada jurnal kajian tindakan Institut Perguruan Malaysia ataupun menghantar kepada jurnal pendidikan KPM. Dan itu satu pengalaman yang sangat berharga kepada saya untuk menyediakan diri saya sebagai seorang calon PhD atau master yang nanti akan banyak terlibat dengan penulisan ilmiah. Apatah lagi kalau anda dah ada artikel. Okey, saya suka cerita nak maklumkan bahawa saya telah berjaya menerbitkan satu artikel yang menerbitkan satu artikel dalam jurnal ESL, English for Second Language, yang diterbitkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019 ataupun pada Januari 2020. Jadi artikel itu telah memberikan saya satu pengalaman baru bagaimana proses sesuatu itu diterima sebagai karya ilmiah, dan saya sangat teruja dengan kejayaan tersebut dan saya rasakan peluang untuk menyambung pelajaran di peringkat master atau PhD ini ada peluang untuk saya meningkatkan lagi kebolehan menulis artikel daripada kajian-kajian yang saya lakukan. Jadi 4 elemen tersebut, kiranya anda ada ruang dan peluang, maka anda kena nyatakan tanpa disoal. Kalau disoal lagi lah, contohnya, sekarang ni banyak sangat orang yang minta PhD, minta master, dan saya dapati ramai yang terumbang-ambing selepas 1 atau 2 semester. Jadi apakah kualiti diri anda yang menyebabkan kami yakin untuk mengambil anda sebagai seorang calon master atau PhD? Terima kasih Tuan, terima kasih Profesor, terima kasih whatever Datuk ke whatever. Sebenarnya dalam diri saya secara ketara ada 4 elemen. Pertama, saya memang seorang yang pernah melaksanakan kajian.
ceritalah kalau ada masa, kalau tak ringkas saja kan. Yang kedua, saya telah diberikan satu amanah yang besar di sekolah, di peringkat daerah, negeri, dan saya telah berjaya melakukannya dengan sempurna, iaitu jawatan ABC. Dan yang ketiga, saya juga telah berjaya membaik pulih, memurnikan ataupun mengatur semula, menstruktur semula satu masalah yang berlaku di tempat saya bekerja, bla 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 bla, dan itu memberikan saya pengalaman yang kaya dengan cara mengurus masa dan juga mengurus sumber-sumber di tempat saya bekerja. Dan yang terakhir, saya sangat minat untuk membuat penulisan-penulisan ilmiah akademik seperti yang saya telah tunjukkan, dengan terhasilnya artikel yang sekian. Okey. Jadi itu tak ada kena-mengena dengan research proposal awak. Kadang-kadang research proposal awak dia faham, dia tanya awak tak jawab. Sebab ada benda yang awak mungkin tak bersedia dari segi pengetahuan tentang apa yang awak nak buat. Tetapi itu bukan antara syarat yang dia perlukan. Dia perlukan seorang yang bersedia, sebab proposal akan diajar di universiti tempat anda belajar nantilah, dan banyak masa-masa lain untuk anda belajar. Okey. Jadi itu saja yang saya berkongsi dengan anda pada petang ini. 4 perkara jangan lupa Okey, dan kongsilah video ini kepada rakan-rakan lain. Jangan takut bila kita berkongsi, kebaikan yang akan dapat pada kita. Okey, jangan bimbang. Jangan simpan pula orang tak nak nanti dia dapat. Jangan takut, sebab interview tu berbeza-beza dan rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang awak tak dapat tahun ini, dapat tahun akan datang. Jadi pada mereka yang di Johor sampai ke Perlis, daripada Sabah sampai ke Sarawak, okey, amatilah video saya ini dan video sebelum ini. Okey, ada beberapa step kat bawah saja, ada satu video yang saya sebut 4 juga perkara yang kadang-kadang dia tanya tentang research kita, tentang contribution kita, kita tak boleh jawab, atau kita jawab secara yang stereotype, jawab secara yang orang pun dah faham. Macam orang tanya, apakah perasaan anda bila menang award ini? Itu soalan yang jawab saya rasa gembira, for sure lah. Tak ada siapa yang menangis menang award kan. Tapi apakah jawapan yang lebih bernas keluar daripada mulut seorang yang bakal menjadi pasca Cizwazah yang berjaya di Malaysia? Okey, itu saja yang sempat saya berkongsi. Kita akan berbuka tak lama lagi di Sabah, saya tak pasti di Sabah tak lama lagi lah, di KK, di Tawau So untuk itu jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. I love you. Bye bye.